Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratun Hudun, ayatnya insyaAllah dan awal juzuk yang ke-12, juz yang ke-12 insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Sadaqallahul azim. Dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jiwalah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam kitab Lauh Mahfuz yang nyata kepada malaikat-malaikat yang berkenaan. Dan dialah Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa, sedang arasnya berada di atas air. Ia menjadikan semuanya itu untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan demi sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad berkata bahawa kamu akan dibangkitkan hidup kembali sesudah mati, tentulah orang-orang yang ingkar akan berkata,
ini tidak lain hanyalah seperti sihir yang nyata tipuannya. Alhamdulillah. และไม่ว่าสัตว์ตัวใดที่เป็นอย่างลงในแผ่นดินเว้นแต่เครื่องปัจจัยอาชีพของมันเป็นหน้าที่ของอัลเลาะห์และพระองค์อัลเลาะห์ทรงรู้ที่พำนักของมันและที่พักชั่วคราวของมันทุกสิ่งอยู่ในบันทึกอันชัดแจ้งอยู่แล้วและพระองค์อัลเลาะห์ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินในระยะเวลา6 วันและบัลลังก์ของพระองค์อัลเลาะห์ทรงอยู่เหนือน้ำ Allah เพื่อพระองค์จะทรงทดสอบพวกเจ้าว่าผู้ใดในหมู่พวกเจ้ามีการงานที่ดีเยี่ยมและหากเจ้ามุฮัมมัดกล่าวว่าแท้จริงพวกเจ้าจะถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาหลังจากที่ได้ตายไปแล้วแน่นอนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่านี่ไม่ใช่สิ่งใดเลยนอกจากเลขกลอย่างชัดแจ้ง Allah Akbar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi wa la hawla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah bi ni'matil Islam wal iman. Wa'lamu annahuma min a'zamin ni'am وكفى بهما من النعم الحمد لله بنعمة القرآن وبنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله والشكر لله الحمد لله. Dua keratan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud, awal surah yang ke-12. Dapat kita membaca mendengar ayat-ayatnya dengan membaca dengan tadabbur di hadapan Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di hadapan Allah yang Maha mendengar melihat apa saja bacaan kita, dan Dialah akan membalas ganjaran pahala yang begitu besar, banyak, mulianya, indahnya. Dan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersama dengan kita di mana saja kita berada, yang mencucuri rahmah, memberi rahmah, maghfirah, barakah, hidayah, taufiq, nurun, iman, ilmu dan amal salih, serta beri kekuatan yang begitu ampuh supaya dapat melawan nafsu ammaratun bisu dan juga syaitan yang dirajam, yang senantiasa menipu, menjadi musuh, muaswas, khianah dalam hidup harian kami. Dan berilah kekuatan yang begitu kuat supaya kami dapat mempelajari ayat-ayat kamu setiap pagi selepas solat subahi secara berjamaah di masjid, serta beri kesihatan, kekuatan, sekatan daripada segala penyakit zahir batin dari sekalian kita. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Masuk awal juzuk yang ke-12 mengikut tertib mushaf Al-Utsmani. Allah Subhanahu wa taala perakat beritahu kepada hamba Dia, nak wayak katanya segala rezeki yang kita dok milik,
sama ada kita yang nama manusia atau binatang ternak, sama ada kecil besar, duduk di mana saja, semua itu adalah Allah rizquha, ke atas Allah lah yang akan membagi rezeki. Masya Allah. Dikata di sini, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Riwayat tahu kata, dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk. Daripada makhluk-makhluk ni itu dabbah. Ia tak ada sebut dengan cara nama makhluk, tak sebut makhluk di sini itu dabbah. Makna gapo dabbah ni iaitu binatang. Ulama kata termasuk manusia juga. Makhluk binatang di sini adalah manusia juga. Sebab itulah sebenarnya beza kita adalah binatang, ia ada akal dan juga ada fikir. Lain beza dengan makhluk binatang, ia tidak ada akal, yang hanya ada otak. Akal yang begitu tidak sepermana. Dia kata ia duduk mengakak di atas bumi tu, duduk bergerak di bumi ni. Allah, illa 'ala Allah, kecuali Tuhan jiwalah yang menanggung rezekinya. Tuhan jamin, kata ia nak beri rezeki. Cuma nak dapat rezeki tu kita kena usahalah. Bukan pihak daripada ayat ni kata tak apa, buat Tuhan jamin kata ia nak bercara, nak wingup peramal kita kak. Oh, duk saja nanti minta bersih hijau, tu bukan cara dia. Kena usaha. Sebab itulah Hasan Al-Basri dia kata, aku tak bimbang sikit habuk hang masalah rezeki. Yang aku dah hidup nyawa di atas dunia ni sebab Tuhan sudah pun jamin dah. Tuhan dah tanggup peraman hai kat bau kau pentirip roilau. Dia tak siap dah. Duduk dalam perut ibu lagi dah. Masa duduk dalam perut ibu, bila masa sampai masa 4 bulan tu, berroh siap tu. Hak ni mai ke alam dunia, hidup lama mana, duk berapa hari, berapa tahun, rezeki banyak mana, di mana rezeki dia boleh, sama ada dia tu bahagia atau dia tu celaka. Syaqiyan atau sa'idan. Ahli syurga ke ahli neraka, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak ayat kata tidak ada makhluk dan sesuatu pun yang duduk mengakak gerak, termasuklah kita degak menatap, kecuali ke atas Tuhan lah rizquha, yang menanggung rezekinya. Tuhan tanggung siap dah. Mau peramal dia roilah. Sepengarah terbang petah. Ya siap dah. Kerasa ni ya wi ngap peramal tahun ni mahatai banyak ni. Kaset banyak ni, gila banyak ni. Seksa banyak ni. Siap dah dia tanggung peramal dia pula. Cuma kita kena khijau. Tapi gaman apa? Kalau tak khijau tak leh ngok tu. Kalau punya tak siap dah. Kata menteri panek gapo susatikan. Ngut dia roilah penlan-lan. Aikap. Menteri ni. Cuma nanti khijau dengup peramal mari. Ya wis desin halu dah. Kalau dah saja dengup pun tak leh juga. Sak tempat tu jamin dah. Dai tanggup peramal pentirip roilah. Allahu akbar. Kita boleh mengasai rezeki nikmat yang Tuhan kita yang begitu banyak mari ngaklanya boge tak ada selapung pun. Tu baik pak Allah we sambut dengan 12 tangan pakak suka meria galaklah kedatangan kita. Serta awak sedia siap dengan mulai rezeki yang Tuhan kita tengok. Subhanallah, orang siapa hari ni duduk 60 tahun, 80 tahun kalau nak kira rezeki Tuhan ni. Allah akbar, banyaknya, tapi banyaknya hamba Tuhan kufur tak syukur di atas rezeki dia. Dah hari syukur, dah hari kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu manusia, kalau binatang pun burung lah, nata dalam laut lah, nata atas darat lah, hidup naya atas udara lah, duduk dalam bumi lah. Allah, lalat pun baik, sumuk pun baik, cicak pun baik.
cacing pun baik, semua tu illa 'ala Allahi rizquha belaka. Tuhan jamin tanggung nak rezeki belaka kepada hamba-hamba dia. Allah wa ma min dabbatin fil ardi, di bumi atau di dalam bumi, boleh tafsir dua makna. Fil ardi tak kata alal ardi, kalau ala ardi maksud manusia saja dah. Di atas bumi pun boleh, tapi ia nak pergi kepada hidup jalan di atas bumi. Tapi saya kata fil ardi ni di bumi dan juga di bawah bumi itu. Patak bumi, gapo semua makhluk-makhluk tu kita tahu tak tahu, halus kecil sama mana pun tu jamin siap. Malaikat kita duk igat dia, pera dia. Ha, hok ni kita lah kena cara. Buruh-buruh kita duk pera tu. Ha, walaupun Tuhan jamin Tuhan nak beri rezeki dia, tapi kalau duduk bawah milik kita sebagai nak jaga dia, pera dia, kita lah nak cara cari upaya with dia. Ha, cuba lepas tak apa, Tuhan cara diri. Ha, mau pera burung dak le saya pak, apa Tuhan jamin dah rezeki. Duduk gitu apa kakau ha. Ha, tu duduk bawah jaga dia, maka kita sebagai tanggungjawab kena cara dia pula, kena cari rezeki with dia. Tapi rezeki tu melalui mana? Melalui Tuhan juga. Mari Tuhan juga melalui kita. Ni nak kata masya-Allah akbar. Balik batu ada ibu ni hala-hala duk bawah batu ya tak. Semua terus kita hawi dia belaka. Hidup nyawa boleh nyawa hidup tu dengan melalui rezeki yang Tuhan jamin mengikut ayat ni. Allah, bukan sekadar dia duk tanggung sebagai tanggungjawab dia untuk nak beri rezeki kepada hamba dia, makhluk dia di atas bumi ni, dalam bumi ni. Dia tahu pula wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha, dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia simpan. Susuklah mana. Tuhan tahu. Duduklah di atas bumi mana, balik ti berapa, semnau tak boleh balik ti berapa, mutarai tampun tarai ampa arai cangwa arai. Allah ya'lamu mustaqarraha, tahu juga. Itulah Allah Tuhan kita nak ya hamba. Ni ngaji nak kena Tuhan dah ni. Mengaji untuk kena Tuhan dengan melalui ayat-ayat Allah, tak ada dah, istimewa sekali. Sebab dia adalah kalamullah, bukan kalam manusia. Kitabullah, bukan kitab karyanya manusia dah. Tak ada dah. Subhanallah. Tahu muduk mana, negeri mana, tempat mana, umur lama berapa, kapung gapo, mungkin gapo dan cawak gapo. Subhanallahil-azim. Dan wa mustauda'aha, muduk sipai mana hartamu, susuk celah mana hartamu. Allah yang tak tahu, tapi Tuhan tahu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Semua itu kullum fi kitabim mubin. Itu semua tersurat di dalam kitab Lauh Mahfuz yang nyata kepada malaikat-malaikat yang berkenaan. Sudah tertulis di Lauh Mahfuz yang ada. Atau rezeki ni banyak ni, rezeki ni siapa hari yang tertentu gitu gini, dan dia juga tahu kita duk mana, dan dia juga tahu harta benda gapo semua kita duk susuk dalam keadaan manusia tidak tahu. Sudah tercatat dalam kitab dia iaitu Lauh Mahfuz. Dan dia royak lagi pau perakat, wi tahu pada hamba dia pula. Kata gapo? Dia tu wa huwallazi khalaqas samawati wal ardi wal arda. Wallazi khalaqas samawati wal arda. Dan dialah Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa, fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Atau kita terjemah dengan bahasa kita dalam 6 hari. Apa boleh kata dalam 6 masa tu? Sebab masa tu hewak langit bumi tu dunia ni dia panggil tak ada hari lagi. Sebab buat bumi tak ada hari lagi. Sebelum masa duk buat tu dia tak ada di hari lagi. Jadi masa ni dalam masa hari 6 hari. Saya kata 6 hari di sini langit 2 hari, bumi 2 hari, di antara langit 2 hari ada ni hari.
Itu panggil pentafsir ulama lah sebahagian daripada ulama. Hak pentingnya ayatnya dialah yang buat Allah sebesar-besar makhluk yang kita tengok di atas kepala kita, iaitu as-samawat, iaitu langit-langit berlipat-lipat tabaqat. Saya sebut apa tadi ayat surah Tabahan kita ngajin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawati tabaqah berlapis. Semua itu 7 lapis langit yang dibina oleh Allah, yang dibuat oleh Allah. Sebesar-besar makhluk yang kita nak tengok. Kuasa tu hebat. Kita manusia pernah main je wak tu. Kena halah kita. Langit ni 7 lapis yang boleh buat. Kalau mu hipung manusia menjadi ahli ke apa? Dia panggil apa? Wiswak lah. Hipung segala manusia di atas dunia main buat langit. Oh, sahatan awak 7 lapis, selapis pun tak boleh buat. Itu maha besar Allah, maha perkasa Allah. Allahu Akbar. Besar-besar sini. Tengok langit dia buat. Subhanallah, wakdah tanpa dia. Cuba tengok. Boleh mikir sini. Allahu Akbar. Dan wal arda, bumi. Pak ikut bumi kita duduk berjalan, duduk atas bumi ni. Bumi ni sebut sah, tak ada banyak dak, sebab bumi ni kalau kita naik tubik keluar daripada dunia ni kita nampak setokor itu. Sebenarnya ia adalah 7 lapisan juga seperti langit-langit juga. Tapi saya tak kecek sini. Dalam masa 6 hari, wah ni hari atau ni masa. Allahu Akbar. Dan juga wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dan ia menjadi semuanya itu apa? 6 hari, 6 masa, sedang arasnya tu berada di atas air. Oh, aras dengan air ni wak belum daripada langit bumi lagi dah. Aras Tuhan ni ia adalah makhluk juga. Duk mana? Duk di atas air. Tengok ya lagu tu. Kita nak pergi naik tengok tak siapa tak tahu. Itu adalah satu makhluk yang gaib yang kita kena beriman, yang mana Tuhan royak neraka lagu tu, syurga lagu tu. Yu'minuna bil ghaib. Beriman dengan benda gaib. Beriman dengan benda gaib inilah sedap lebih hebat daripada kita beriman dengan benda nyata lagi. Hari-hari duduk galik benda-benda nyata ni semua. Tapi benda gaib ni dia lebih hebat lagi. Allah Tuhan kuasa. Tengok Zuhair tu tahun ni dah kok gaib. Allah lagu mananya. Dan memanglah makhluk yang paling besar sekali itu arasy Allah Subhanahu wa taala. Itu habino. Sebelum you nak dunia dengan langit ni arasy air itu sudah siap berlaku dah. Sebaya arasy air siap dah nak buat plan dunia ni. Dari kat bumi ni kata ulama 50 tahun plan siap dah. Belum nak buat dunia ni. 50 tahun jadi. Lepas tu tak kuasa kau nak buat sekaligus. Kena gitu lalu mu. Guna masa 50 tahun buat plan siap dah. Sebab kita plan kita nak buat Platina ni lama dah. Bila nak buat tak tahu. Nak atau khijau besar ni kena pakai masa. Ni di antara ulama kata nak hajar kepada kita selaku hamba ni Tuhan tak kuasa kena buat sekaligus. Tuhan kuasa. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun, satu kalimah ya kun jadi olehmu, fayakun jadi selalu dah. Tapi Tuhan nak hajar kepada kita kata ulama setiap khijau besar hebat tong caiwelah. Tuhan sendiri buat langit 7 hari tu masa bumi. Dan sebelum nak buat tu 50 tahun dah plan je. Kita tak siapa lagi 50 tahun. Duk mikir 2 tahun buat plan di belah tinum. Plan buat dah. Tapi tak ada tak bangun dia lagi. Kena buat dah depan ni nak jadi ni dah kocek boleh-boleh dah. Bismillah molek cedek boleh challenge boleh dah. Untuk jariah nak cucu kita. Kena memang luah mata rezeki kita ni. Percayalah. Di hari ni kita buat kijikam gapo, pergi atas gapo tak teluh lah. Kok nampak cerak kat semaya raya Allah. Kok atas nak semaya luar dah. Tak teluh dah. Kalau di atas medal ni tak semaya saya ingat pula. Sebab itulah penutum dah nak buat dah. Masalah ni setahun ni kalau Jumaat kau nampak lagi Jumaat Allah Akbar. Lipah dah haji kita.
mai setengah tengok penuh klik saya sejak lah. Kena mikir dah lah ni. Kena peluah dah belah ni. Peluah di sebelah tino ke, peluah sayak kiri kanan ke ikut untuk orang-orang. Tiga apa hamba-hamba kita, anak cucu kita untuk masa depan. Kena mikir dah lah ni. Yang duduk letak dah tu baru siapa nak buat. Bila mamai timur dengan tinggal molek, kita dapat jari hadah walaupun kita mati dah insya-Allah taala. Itulah nak ajar kata kerja besar gapo semua tu nak pakai masa. Yang siapa tu sendiri pun bukan dia tak kuasa boleh dia kuasa. Tapi nak ajar pada kita. Wa kana 'arsyu 'alal ma. Semua tu waktu juga apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Ia menjadikan semuanya itu untuk gapo? Untuk menguji kamu wahai manusia. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Tengok tu. Tu masalah amal kita, ibadat kita ni. Ya kira di mana? Ayyukum ahsan amala. Siapa dalam kalangan kamu tu sebaik-baik amalnya. Kita dengar ayat ni pun dalam surah Tabarakal ni pun lebih kurang ni ke allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhanlah yang mematikan kamu dan menghidupkan kamu. Khalaqal maut yang menjadikan mati, yang menjadikan hidup. Kata ulama kata mati di sini makna dunia ni sebelum kita tak ada lagi. Mana kita tak ada mati hatta kita dekat alam dunia, hidup kita di atas dunia ni. Tujuan apa? Nak uji kita. Siapa dalam kalangan yang buat kamu tu elok amalan dia. Dia nak situ ya Tuhan. Dia tak ada kata siapa dalam kalangan kamu tu banyak amalan. Tak. Kalau banyak amalan tu adalah ahsan sebaik-baik. Ni origo lebih molek Tapi yang penting, yang penting mana? Yang penting di ayyukum ahsanu amala. Sesiapa dalam kalangan kamu tu baik amalan dia. Tak ada banyak amalan dia, besar amalan dia tak. Hidup situ. Di mana kalau kita buat sikit pun tak apa. Buat dengan baik. Buat dengan baik. Lepas tu kita tahu mana nak buat dengan baik. Ulama kata dan Nabi sendiri berkata aswabuhu wa akhlasuh. Wa betul dengan Islam wajah kita dan buat dengan ikhlas. Islam wajah kita siapa? Rasulullah. Agama-agama tak ada pada kita. Tak ada pandai demo. Uwe tamada aku tak gugur ni. Bukan. Agama siapa tu kita? Rasulullah. Tengok Rasulullah. Rasulullah bagaimana, hajar bagaimana, Islam hajar bagaimana. Awak semua Islam hajar kata sembahyang subuh 2 rakaat. 2 rakaat sembahyang subuh tak ada banyak hal. Tapi betul dengan agama dan wa akhlasu niat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ikut tu berat. Aswabuhu wa akhlasuh. Bukan penting banyak, bukan penting segi banyak tak. Tapi ada juga dalam ayat Quran suruh banyak. Tak apa, dia suruh banyak ada apa. Bukan kata subuh 2 rakaat, buat 4 rakaat dah tak boleh. Tu buat dengan ikhlas kerana Allah. Pergi haji, orang tawaf 7 rak. Tak ada kita mai jalan jauh sampai atas 1000 ni. Tak 14 tawaf. Tak boleh. Pun supaya ke. Tawaf 7 rak sudah. Satu nak buat semula pula. Start 1 pada 7 pula. Jalan gitu. Bukan nak tes sekali tes 12 ke 14, 15 ke tak boleh. Yang kedua ni aswabuhu wa akhlasuh, iaitu ayyukum ahsanu amala. Subhanallah. Itulah tujuan tu awak langit bumi dalam masa 3 masa tu setengah arah dia air dia tu untuk nak uji kita. Tuhan ni masya-Allah Maha Agung sungguh Tuhan ni bukan tamadah. Sebab itulah kita buat ibadat ke apa semua kena tengok dia. Kena ikhlas kerana dia. Ya ikut tu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Malaikat tu sebut ayat Quran saya kata ni masalah zikir. Dia khitab pada ibu ya ayyuhallazina amanu uzkurullah zikran katsira. Tak apa. Ibu
Ingatlah Tuhan sebagai ingatannya banyak, ingat banyak dia. Uzkurullaha zikran katsira. Tak ada bilangnya. Wah, banyak lagi. 100 kali sehari, 1000 kali sehari, 2000 kali sehari lah zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi ada apa tu? Oh tu tak ada cocong ke apa tak. Bebas. Wa anistaghfiru ayat main. Wa anistaghfiru rabbakum. Sungguh kita istighfar. Tak ada apa lah istighfar banyak kepada Allah. Summa tubu ilaihi. Kemudian dia taubat kepada dia. Sekarang ini dulu lah ayat. Ayat lagi panjang pula. Wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil maut la yaqulanna alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Ini ayat terkecil kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah kebangkitan selepas pada kita tu mati. Yang mana orang musyrik Mekah, orang kafir itu silap masalah selepas hidup tu gapo pula dah. Akidah dia tu. Itulah saja pada pagi ini betul daripada Allah sallallahu alaihi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.